InsyaAllah kita bincangkan pada malam ini bahagian pertama perkenalan Kanun Jenayah Syariah muka surat 1. Dalam fiqh Islam yang diistilahkan oleh fuqaha kanun atau syariah ialah perundangan Islam atau perundangan syarak yang termasuk di bawah perundangan tersebut undang-undang jenayah syariah atau undang-undang kanun jenayah syariah, yaitu undang-undang syarak yang bersabit dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang boleh didakwa di bawah kes jenayah syariah. Sekali lagi saya sebut bahasa kitab ni bahasa undang-undang. Dia bahasa undang-undang dengan bahasa Melayu dia tak serupa walaupun cakap dalam bahasa Melayu. Sekali lagi dia kalau bahasa undang-undang dia ada tulis nanti dan atau. Dia gabung sekali. Kalau ikut bahasa Melayu tak boleh. Dan atau. Dia gabung kali tu. Dekat. Tapi kalau bahasa undang-undang macam tu lah. Dia tak sama dengan bahasa Melayu yang kita ada mengaji itulah, yang bahasa kitab-kitab lain ataupun buku-buku lain. Tapi si pengarang mengarang kitab ni menggunakan bahasa perundangan bahasa dia. Jadi ada sekali-sekala termasuk yang hak baca ni pun kadang-kadang pening kepala. Yang hak dengar pusing kepala. Habis cerita. Tekat tu kita berhenti je lah. Tak boleh lama-lama. Jadi bila disebutkan dengan hukum syarak, undang-undang syariah, kanun, sistem perundangan ataupun peraturan. Saya sebut situ peraturan, perundangan. Bila disebut di situ termasuk di bawah di situ sudah tentulah yang berkaitan dengan hukum yang dijatuhkan atau yang dikenakan atau yang disabitkan berdasarkan kepada kesalahan-kesalahan jenayah yang dilakukan oleh seseorang. Faham tak ni? Lagi pening kepala gitu. Jadi seorang-seorang tu dalam agama Islam ni dia lengkap keseluruhan dia dah. Apa sahaja yang dilakukan seharian oleh umat Islam di atas muka bumi ni telah ditetapkan, ditentukan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap dah. Cuma kita nak ikut, tak mau ikut saja. Tu persoalannya di situ. Nak laksana ataupun tidak nak dilaksanakan. Nak laksana, kami nak laksana tak? Kalau nak laksana, kena ada usaha. Bukan boleh duduk diam saja. Kena ada usaha. Kena ada ikhtiar. Allah menciptakan manusia. Allah jugalah yang menciptakan peraturan undang-undang kepada manusia tersebut. Supaya manusia itu hidup aman, damai dan tentram. Gunalah apa juga peraturan perundangan selain daripada perundangan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, maka manusia tidak akan ada yang aman dan tentram. Termasuklah negara kita yang mana mahkamah sibil kuasanya lebih tinggi daripada mahkamah syariah. Dan di dalam mahkamah syariah hanya juzuk tertentu sahaja yang diambil sistem perundangannya di dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebab itulah macam-macam jadi di negara kita dan di seluruh dunia. Sebab tak ada power mahkamah syariah. Tu yang pertama. Lepas ni kalau saya keluar kena tangkap. Kalau tak ada yang bela, pakat tak ada ajak lah. Sebab bila bicarakan, kita bincangkan bab sistem perundangan, dia mesti ada kaitan dengan
pemerintah. Kita harap pemerintah diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hukum yang terkandung dalam Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kanun jenayah, bila sebut jenayah lah kesalahan. Sebab manusia ni Allah kurniakan kepadanya nafsu dan akal. Nafsu dan akal. Nafsu itulah disebut nafsu syahwat, itulah yang akan menguasai. Jika sekiranya ia menguasai akal, maka ia akan bertindak di luar akal pikirannya sehingga melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Macam baru-baru ni berlaku, yang mana Dr. N dengan Dr. H, semua tahu lah kan, cerita tu diviralkan. Suami dia selingkuh. Bagaimanakah hukumnya? Apakah boleh si isteri itu memviralkan? Itu persoalan dia timbul. Dia masalah bila tak ngaji bab hukum hakam ni, tak mendalami sistem perundangan Islam, dia sekadar masing-masing nak kira salah lah. Bila kamu rakam, itu hanya sebagai sekadar bukti untuk dibawa ke mahkamah syariah untuk proses perceraian ataupun apa-apa tuntutan. Janganlah viral sampai dihebahkan macam tu dah jadi, yang akhirnya menyebabkan ketiga-tiga tersebut diambil tindakan tata tertib. Ini masalah ada yang timbul. Maruah. Jadi tiga-tiga tak ada maruah lah. Dan yang terkini 31 hari bulan yang lalu di Sumatera Timur, isterinya berselingkuh dengan lelaki lain. Suami dia seorang pedagang. Dia dapat tahu suami dia menyorok ke atas siling, tengok isteri dia berselingkuh. Akhirnya apa yang berlaku? Dia bacok. Tulis perkataan tu bacok lah sebab orang Indonesia. Maka dia hentam isteri dan juga pasangannya yang berselingkuh tersebut hingga menyebabkan kecederaan dan kematian. Apakah tindakan itu betul? Itu persoalan dia. Apakah tindakan itu betul? Yang kita lihat daripada komen-komen netizen di dalam Facebook tersebut, ini lelaki sejati. Lelaki sejati dia kata. Kalau ikut sistem perundangan macam mana? Nanti itu waktu kena ngaji bab-bab ni. Kan boleh bunuh orang ikut dan. Ya tak? Marah memang marah lah. Kan? Marah siapa tak marah? Memang kena marah. Tapi mesti akal itu menguasai kita. Jangan nafsu syaitan menguasai kita. Akhirnya kita melakukan kesalahan yang lebih besar, yakni membunuh bukan berdasarkan perundangan Islam. Jadi dari segi istilah fuqaha, para fuqaha ni manakala alim ulama mengistilahkan, mengertikan kanun atau syariah ialah perundangan Islam atau perundangan syarak yang termasuk di bawah perundangan tersebut undang-undang jenayah. Dia luas lagi sebenarnya perundangan Islam ni. Tapi dia lebih khusus di sini nak membicarakan bahawa kita bicara berkaitan dengan kanun jenayah syariah. Syariah kalau di sini berkaitan dengan jenayah, kawan si pengarang ni nak bagi tahu. Dia ada lagi berkaitan dengan kanun syariah ni. Berkaitan nikah kahwin, perceraian, berkaitan dengan penjagaan anak, itu termasuk juga
di dalam sistem perundangan Islam. Cuma dalam kitab ni dia lebih khusus kepada berkaitan dengan jenayah. Jenayah apa? Jenayah besar ataupun jenayah yang kecil. Sebab itulah nanti dia ada kita bincang kalau sampai sempat habis kitab ni berkaitan dengan hudud, berkaitan dengan qisas, berkaitan dengan ta'zir. Ta'zir itu hukumannya apa, macam mana pula? Ada termaktub dalam Quran ataupun tidak, had-had dia. Dan sebagainya. Kedua ialah perbuatan jenayah menurut fuqaha. Ialah perbuatan atau perilaku jahat. Yang kata jenayah tu ialah perbuatan atau perilaku, sikap yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi atau mencabuli kehormatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja. Ingat, dengan sengaja. Perbuatan atau perilaku jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi atau mencabuli, mengganggulah kehormatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja, saja-saja pi tampak orang. Saja-saja pi langgar orang, saja-saja pi tendang orang, saja-saja pi katok kawan. Mentang-mentang kaki dia keras, lutut dia keras, dia kerja nak tumbuk kawan, dia nak bully kawan. Boleh ke tak? Nanti dia ada bahas di sini. Macam di sekolah, dia ada undang-undang dia. Bersesuaian tak dengan syariat? Ya, bersesuaian. Itu mungkin kita sebut hukum ta'zir yang diambil tindakan oleh pihak sekolah ataupun institusi pendidikan untuk mencegah jenayah-jenayah yang berlaku. Sekiranya berlaku atau terjadinya pembunuhan, maka sewajarnya perkara tersebut dimasukkan ke dalam sistem perundangan Islam. Tapi sistem perundangan Islam di negara kita belum lagi diberlakukan hukuman apa? Hukuman mati. Belum lagi. Sebab tu kita tuntut 355 dulu. Jenayah mengikut pentakrifan fuqaha sebagaimana yang disebutkan dalam perkara 2/1. Ini kata kitab ni jenis apa? Jenis guna sistem perundangan. Kitab ni, kitab. Dia bahasa undang-undang. Dalam perkara 2/1 hak tadi ni, atas tadi. Maksud tadi. Jenayah mengikut pengertian pentakrifan fuqaha sebagaimana yang disebutkan dalam perkara 2/1 adalah khusus pada kesalahan-kesalahan bersabit dengan perlakuan seseorang membunuh atau menghilangkan anggota tubuh badan seseorang yang lain atau mencederakan atau melakukannya atau melukakannya yang wajib dikenakan hukuman qisas atau diat. Sekali lagi sebut, ini pening kat kepala. Jarang-jarang dengar bahasa undang-undang ni sebab kita jarang-jarang dengar. Jenayah mengikut pentakrifan fuqaha mentakrifkan jenayah itu sebagaimana yang disebut di atas tadilah, kurungan perkara 2/1 adalah khusus dikhususkan pada kesalahan-kesalahan bersabit dengan perlakuan seseorang, perangai seseorang, sikap seseorang, tindakan seseorang, membunuh. Dia bunuh
atau menghilangkan anggota tubuh badan. Dia potong cantai tangan orang ikut dan. Potong telinga orang, potong hidung orang, potong kaki orang. Habis doktor tak boleh potong kaki orang sebab kencing manis. Pula dah. Nak ambil tindakan dak kat doktor tu. Yang tu bab perubatan. Yang ni dengan sengaja. Doktor tu pun saja-saja juga. Pula dah. Dikilah kot tu pula. Tak? Doktor tu nak menyelamatkan nyawa. Tak? Itu. Yang tu tak termasuk dalam jenayah. Menghilangkan anggota tubuh badan seseorang yang lain. Atau mencederakan. Degi cedera. Tumbuk sampai lebam. Pukul sampai lebam. Berbirat. Atau melukakannya. Luka. Walaupun kecil luka tersebut. Kena jahit jugalah. Kecil-kecil pun. Luka tersebut. Yang wajib dikenakan hukuman qisas. Atau diat. Yang tu akan dibahas nanti. Nak kata hukuman qisas ni. Bunuh dibalas bunuh. Luka dibalas dengan melukai. Kalau kawan tu cantah telinga dia sebelah kanan, maka dibalas. Tu kata qisas. Dibalas pula potong telinga penjenayah tersebut juga sebelah kanan. Kalau dia tak mau potong, boleh juga dikenakan dia denda. Denda. Tengoklah nilai sebelah telinga apa dia. Bukan boleh ganti dengan telinga Hindu. Kuih telinga Hindu. Kita dulu telinga Hindu kan. Kuih telinga Hindu tu. Kuih apa lah ni nama tu? Ke peniram. Peniram. Peniram kalau kat Sabah dia lain besar. Besar pinggan tu. Peniram. Kuih Jawa. Kalau dia salah Sabah tu lah. Kuih peniram tu. Kuih Jawa. Cok Jawa. Tu tu. Sini apa dah. Nak lain tempat, lain nama. Cowok, cewek. Kalau Indonesia, jangan sebarang sebut. Cowok. Kita sini ikut dah cowok, cewek. Padahal itu nama alat kemaluan lelaki, alat kemaluan perempuan. Pergi sana digelak dia orang lah. Lain tempat, lain cara. Dah tadi, qisas. Faham secara umum tentu. Sebab pembahasan dia tak lagi. Dalam ni dia ada bab khusus bab qisas. Cuma yang ni pengenalan. Nama pun pengenalan. Ya tak? Ni apa? Sudah tak dalam penghuraian. Nama pun pengenalan. Baru nak kenal. Apa dia? Kurungan 3. Kesalahan-kesalahan yang melibatkan harta benda. Tadi melibatkan anggota tubuh badan ataupun jiwa. Sekarang hak melibatkan harta benda. Dia ada juga. Sebab tu kata Islam ni dia lengkap. Kehidupan seharian telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kesalahan-kesalahan yang melibatkan harta benda, akal, fikiran dan sebagainya adalah termasuk dalam jenayah yang umum yang tertakluk di bawahnya semua kesalahan yang diwajibkan dikenakan hukuman hudud. Dengar, hudud. Yang hak atas tadi qisas. Dan dia sekarang ni yang berkaitan dengan harta benda, akal fikiran dan sebagainya adalah termasuk dalam jenayah yang umum yang tertakluk di bawahnya semua kesalahan yang wajib dikenakan hukuman hudud. Dia tulis ini. Dan apa lagi? Qisas. Qisas boleh pitang situ dia. Satu lagi ada. Dia masuk juga qisas. Tapi kalau melibatkan yang hak jiwa, tubuh badan, nyawa, tadi khusus qisas. Qisas.
yang berkaitan dengan harta benda, no, wajib dikenakan hukuman hudud, qisas, diat atau ta'zir. Ta'zir ni tak ada dalam Quran, no? Tak ada dalam hadis, tapi diberi panduan oleh Quran, diberi panduan oleh hadis, dan ditentukan oleh hakim mahkamah syariah. Ikut kesesuaian. Itu takzir. Yalah. Tengoklah nilai dia macam mana, harga macam mana. Kalau contoh, nak denda macam mana. Contoh dia, orang yang mengedar dadah kat negara kita berapa kilo, dikenakan hukuman gantung sampai mati. Itu takzir lah tu. Hukuman takzir boleh sampai